Yang teduh sikit tu. Kanan teduh sikit. Okey. Kanan teduh. Kita baru saja membuat satu laporan polis sebentar tadi. Ini bersangkutan dengan kes program ABU, asalkan bukan UMNO, yang diadakan di Dewan Orang Ramai MBSA Seksyen 30 Kampung Jalan Kebun Shah Alam, di mana pada 21 Januari yang lepas program tersebut telah ketika saat program baru hendak dimulakan, program tersebut telah diserang. Kita lihat dalam suasana yang serangan terancang oleh sekumpulan pemuda yang bersifat perkauman secara jelas, kerana dalam serangan tersebut mereka menjerit dan mengherdik beberapa perkataan-perkataan yang bersifat perkauman, dan secara sengaja mereka menyerang tetamu ataupun hadirin yang berbangsa India. Dan serangan tersebut secara jelas dilihat oleh beberapa anggota polis yang tidak berpakaian seragam. Dan kemudian apabila anggota polis berpakaian seragam datang, kita menunjukkan orang-orang yang terlibat dalam serangan yang masih berada di tempat kejadian, langsung tidak ada tindakan diambil. Malah dalam laporan ini kita menyebut menamakan beberapa pimpinan UMNO tempatan, termasuk di peringkat bahagian, yang dikenal pasti oleh penduduk tempatan pada malam tersebut, juga hadir di tempat kejadian. Jadi tujuan kita menyebut makna untuk polis menyiasat jika ini benar, jika mereka benar-benar hadir, ia menunjukkan bahawa UMNO perlu bertanggungjawab penuh terhadap kejadian serangan bersifat perkauman, ganas dan bersifat jenayah tersebut. Dan kita juga telah memberi set dokumen yang berbentuk duk kampung setempat. Jelas akhbar tersebut menipu, dan ini biasa dilakukan oleh akhbar arus perdana. Sama dengan saya juga hari ini, beberapa teman-teman, saudara Sabulinggam daripada Hindraf, saudara Arul daripada Setiausaha Agong Parti Sosialis Malaysia, saudara Haris, aktivis Peguam Haris, aktivis yang juga dengan NGO Saya Anak Bangsa Malaysia, dan ada ramai lagi wakil-wakil daripada NGO. Kita hadir hari ini membuat laporan polis atas sebuah gerakan inisiatif yang kita namakan asalkan bukan UMNO. Ada siapa nak tambah lagi? Arul. Okey, sangat dalam satu perkara yang cukup jelas pada hari itu adalah peranan atau polis tidak memainkan peranan. Kerana polis berada di tempat itu, dan kalau polis sepatutnya, dari risikan polis, kalau polis tahu ada sesuatu akan berlaku, dia sepatutnya menggembeling tenaga polis yang cukup dan menghindar satu jenis serangan. Dan serangan ini terlalu jelas, dan kita berpendapat bahawa polis itu bersekongkol dengan pihak yang menyerang. Dan polis itu datang selepas insiden. Dan selain daripada itu, mereka juga membuat kenyataan akhbar mengatakan bahawa tidak ada apa yang berlaku, walaupun CD-CD sudah cukup jelas tentang serangan itu, dan polis adalah sebahagian daripada eyewitness, saksi kepada insiden itu. So sebenarnya polis, kalau polis bersikap efisien, dia memang boleh menghindar, membuat tangkapan dan sebagainya. Dan memang itu attack itu di satu belah, dan kita melihat this issue ini adalah satu isu yang cuba untuk mewujudkan satu suasana ketegangan kaum. Padahal speaker-speaker kita semua berbilang bangsa, berbilang kaum dan sebagainya. So it is satu parti cuba menggunakan suasana ini untuk mewujudkan satu suasana perkauman. Dan saya ingat itu kita membuat report hari ini pun basically macam Cikgu Bat cakap, two very clear issue lah. Satu, rusuhan perkauman yang cuba diungkitkan. Yang kedua, polis bersekongkol dengan UMNO dalam program ini. Ya, disebabkan kami mensyaki polis juga terbabit dan berkomplot atau bersubahat dengan individu-individu yang telah menceroboh dan mengganggu ceramah pada malam tu. Dalam laporan polis pada hari ini, kami telah minta supaya
siasatan atas perkara ini, kemungkinan polis tersendiri terbabit dilakukan oleh pihak atasan. Kami khawatir bahawa walaupun perkara ini telah disampaikan kepada pihak polis, dia tidak akan disiasat dengan sewajarnya. Maka pada esok hari jam pukul 11 pagi, kita akan ke Suhakam untuk buat aduan berkenaan perkara ini, dan kita juga minta lah pada hari esok kalau media boleh membuat liputan yang sewajar. Ya. Sebenarnya bagi kami Hindraf, apa yang telah berlaku pada 21 hari bulan di Jalan Kebun bukan baru dan kami tidak terperanjat lah. Sebab setiap kali kami adakan program, provokasi sedemikian sentiasa berlaku. Sama ada dari pihak polis yang beruniform ataupun yang tidak beruniform ataupun daripada ejen provocators. Kami sentiasa mengalami masalah ini, and in return kami pula yang akan dituduh seolah-olah kami yang mengacau dan kami yang tak bersopan dan sebagainya lah. So maklumlah, ini perkara ini sebenarnya telah membuka mata rakyat siapa sebenarnya yang kecohkan program-program yang diadakan secara aman. Okay, sudah terbongkar. Dan satu lagi, dalam YouTube pagi ini sudah ada 85 orang viewers lah yang telah menyaksikan melalui internet tentang apa yang telah berlaku. Dan daripada itu lebih kurang 800 lebih komen telah pun mereka buat. Dan ramai di antara mereka yang membuat komen, mostly Malay Muslim brothers, mereka menyesal dan minta maaf. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk beritahu, Hindraf memang kenal akan orang Melayu dan mereka yang beragama Islam. Kami tidak bermusuh dengan mereka. Yang kami cuma tidak setuju dengan satu parti politik yang digelar sebagai UMNO, itu saja. So, bagi saudara-saudara yang beragama Islam, yang bangsa Melayu, tak perlulah kami tahu siapa di sebalik ini, dan kami tahu ini adalah angkara UMNO saja, dan tak perlu rasa not to feel bad about what has happened lah. Okay, so we know the true Malays and true Islams who they are. Okay, so we won't be falling into this trap, and Hindraf always believe in non-violence. We will never get into this trap. We will never retaliate against any of these kind of provocations because we believe in ahimsa, non-violence, and that's how we are going to go forward. Kita memandang perkara ini serius kerana kita melihat bahawa pilihan raya terlalu hampir, dalam keadaan semua isu menghala, semua peluru kanon menghala kepada kerajaan rejim Barisan Nasional, tetapi kita lihat ini merupakan strategi mereka menimbulkan pemusuhan kaum. Dan secara jelas jika UMNO gagal ataupun polis gagal menyelesaikan perkara ini dengan tuntas, kita melihat bahawa adakah signal yang kamu nak hantar bahawa orang India ataupun pertubuhan masyarakat India tidak boleh selamat sebab berada di kawasan majoriti Melayu UMNO. Kerana antara kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh blogger-blogger UMNO dan sebagainya, dia kata bahawa kerana program tersebut melibatkan Hindraf dan program tersebut berada di kononnya kubu UMNO, adakah they want to send a signal bahawa orang India sudah tidak selamat berada di kawasan UMNO? Jika ini signalnya, kita merasa cukup kesal setelah kita merdeka sekian lama, dan kerana inilah semangat ABU ini dihidupkan dan kami gerakkan, kerana semangat perkauman yang menebal seperti inilah yang harus kita tentang. Dan kita mohon untuk selepas ini 28 di peringkat sekretariat kita tidak langsung rasa terganggu. Kita akan teruskan program, the next kita punya stop by kita ialah di Seremban 28 hari bulan Januari, bertempat di Taman Seremban Selatan di Senawang dalam Parlimen Rembau. Kita jemput semua. Ia adalah pelancaran ABU peringkat Negeri Sembilan yang kita juga akan mobilize secara besar-besaran, dan kita akan buat dalam format yang lebih menarik lagi, dan kita meletakkan keselamatan kami, keselamatan program dan keselamatan negara sepenuhnya kepada polis di Raja Malaysia. Dan jika sebarang benda terjadi pada ketika tersebut, kita berharap polis akan lebih bersedia, dan kita meletak kepercayaan kita kepada polis. Dan kita juga akan pergi ke Suhakam kerana kami ingin minta polis di peringkat yang lebih tertinggi untuk campur tangan
kerana kita melihat ada sesuatu yang tidak kena yang berlaku di Jalan Kebun Shah Alam itu. Jadi kita ucap terima kasih kepada semua yang terlibat. Ada semua tambahan. Ya, cuma nak beritahu lah besok insentif untuk media di Suakam kita akan tayangkan video kena bukti-bukti yang kami telah kumpul. Maka kalau orang nak bawa lah thumb drive boleh upload. Just a question. Why did you lodge report here and not in Shah Alam? Kerana kita jujurnya kita ada note kita sedikit terganggu mengenai apa yang terjadi tersebut dan dia melibatkan polis di kawasan itu. Lost no confidence in the police there because of what they have done. And also we would like in our report it is also stated that we want higher authority of the police force to look into this. That's why we did not lodge the report there, because then the investigation can be biased. Saya sebut kita tidak ada masalah dengan polis. Kita meletakkan kepercayaan dan keselamatan kami terhadap di tangan Polis Raja Malaysia. Cuma kenapa kita buat di sini, kita betul-betul hilang keyakinan terhadap apa yang berlaku insiden di Shah Alam tersebut. Takkan kami nak kembali ke tempat yang juga kami hilang keyakinan itu. Jadi secara umumnya kita tak ada masalah dengan polis. Kenapa selepas 3 hari Kerana kita mengumpulkan semua bahan bukti termasuk dengan rakaman CD, bahan-bahan bergambar dan sebagainya, dan setelah lengkap dan kita juga ABU ini dia bukan ABU not structural, dia tidak structured, dia bukan satu organisasi yang structured. Jadi kita kena berjumpa dengan semua sekutu-sekutu untuk memahamkan apa yang terjadi pada malam tersebut dan mengambil next step kita ini dimaklum kepada semua. Tapi lebih penting semua bahan lengkap. And to add what my colleagues have said, the statements by the Selangor CPO and the Shah Alam OCPD simply leaves one concern whether they have already prejudged the whole thing and whether we could actually get the fairest investigation in Selangor. Just to add on. Just to add on to that. You see, the police, a report has already been lodged the other day. A report has already been lodged the other day, and there was a victim in the hospital. So the police do not need to start an investigation today. 3 days after that. The investigation should already started immediately. The police report was lodged on that day. On the night itself. On the night. According to the CPO, there was Not by us. Not by us. Yeah. Oh, okay, by someone else. Yeah. Eyewitness say that they were the thugs or the rowdies were the rowdy gang. Okay, they were kita wearing BN and UMNO t-shirts. So he's saying that who would say robbers would go to a bank and Stupid robbers lah. with similar to what they were. Yeah, so stupid robbers will do that. Investigate and detain who are person. We produce, kita bagi semua gambar and all those things. You siasat, you tangkap dan boleh tahu. Kita pun nak tahu kalau betul di antara kita ada yang ada duit banyak yang boleh taja sponsor gangster. Kita pun berminat untuk tahulah kalau ada. Okay, terima kasih. The reaction of the police on the day when they were present and then the attack took place. What were they doing there? Good question. Do nothing. Just let us know. Well, the squad car arrived after the disruption had subsided. All right, and I think Krishnan had already been carried out. When the squad car arrived, there were about 3 officers. They appeared very calm. They came into the hall. We told them what had happened. Then we actually pointed out to them one individual wearing a light blue T-shirt, who we were told was one of the troublemakers. Now we then found that one individual in a light blue T-shirt leaning against the squad car, chatting with the police officers, and we are told later that he's a special branch officer. All right. Now, at some point in time, the locals, principally who were from PAS, came and told us, all right, they would help to make sure that there was no disruption again, and we should proceed with the forum. We were about to start when 2 plainclothes police officers came and spoke to Mr. Sambulingam and myself and said, please help them to ease the tension by calling off the ceramah.